Karena kita mengenangkan jasa-jasa generasi yang lama, pejuang kemerdekaan negeri Sarawak yang lama, yang sudah tidak ada dengan kita lagi. Saya ingin mengisytiharkan bahawa 22 hari bulan Julai adalah public holiday untuk negeri Sarawak. That will be the day for Sarawak Day, 22nd of July. Memperingatkan jasa-jasa pemimpin-pemimpin kita dulu. Assalamualaikum. Bersempena dengan Hari Sarawak yang berkunjung tiba pada 22 Julai nanti, hari ini saya akan bercerita sebaringkas tentang kenapa 22 Julai dikenali sebagai Hari Sarawak. Okey, jom kita menyelusuri sejarah lama Sarawak. Okey, jom. Sejarah lama Sarawak berbengkai dengan Kesultanan Brunei kerana pada masa itu Sarawak merupakan wilayah jajahan Brunei, iaitu sebelum tahun 1841. Selepas tahun 1841, sejarah moden Sarawak bermula apabila kedatangan keluarga Brooke yang dimulakan dengan James Brooke pada tahun 1841. James Brooke telah ditabar sebagai Raja Putih Sarawak yang pertama apabila beliau berjaya mematahkan ataupun meleraikan pemberontakan yang berlaku kira-kira 1836 hingga 1840 yang melibatkan penduduk ataupun penguasa tempatan terhadap pentadbir Brunei. James Brooke telah mangkat pada bulan Jun 1968 dan diganti oleh anak saudaranya iaitu Charles Brooke. Kemudiannya Sarawak diperintah oleh Charles Binder Brooke. Charles Binder Brooke telah memerintah Sarawak dari tahun 1917 sehingga pendudukan Jepun pada tahun 1941. Setelah Jepun mengalami kekalahan di Sarawak, Charles Binder Brooke telah mengambil langkah dengan menyerahkan Sarawak kepada British ekoran daripada faktor dalaman yang berlaku pada ketika itu. Jadi, itulah merupakan permulaan kepada perbincangan saya hari ini. Sebelum kita pergi kepada persoalan pertama, kenapa 22 Julai dikenali sebagai Hari Sarawak? Sekarang saya akan menceritakan mengenai perubahan pentadbiran Sarawak ke arah berkerajaan sendiri. Pada peringkat awal, seperti yang telah saya ceritakan sebentar tadi, Sarawak dikuasai oleh keluarga Brooke, iaitu bermula dari tahun 1841, bermula daripada penguasaan James Brooke. Sehinggalah pada tahun 1941, Charles Binder Brooke telah memperkenalkan Perlembagaan 1941 sempena 100 tahun pengambilan Sarawak oleh keluarga Brooke. Namun begitu, perlembagaan ini tidak dapat diteruskan mahupun dilaksanakan kerana Sarawak diserang oleh Jepun dari tahun 1941 hingga 1945, iaitu dalam era Perang Dunia Kedua. Sarawak telah dibom oleh tentera Jepun pada tahun tersebut. Setelah itu, Jepun telah mengalami kekalahan. Selepas Perang Dunia Kedua, British memperkenalkan pentadbiran tentera British iaitu PTB pada tahun 10 September 1945 di Sarawak. Antara peranan PTB ialah untuk mengembalikan ketenteraman Sarawak, memulihkan ekonomi Sarawak dan mengemaskini pentadbiran Sarawak. Dalam hal itu, jelas dapat kita lihat di sini sebenarnya British sedang berusaha untuk mendapatkan kerajaan Sarawak daripada keluarga Brooke. Pada Disember 1945, Charles Binder Brooke telah mengadakan rundingan dengan kerajaan British. Kerajaan Brooke pada ketika itu telah diwakili oleh Gerald T. McBrien, telah mendapatkan tanda tangan ketua-ketua Bumiputra dan pemimpin tempatan dalam Majlis Tertinggi Sarawak untuk mengetahui ataupun dapat persetujuan mereka dalam penyerahan Sarawak kepada British. Beliau telah menggunakan tipu hela di sebalik kejayaan beliau mendapatkan persetujuan golongan-golongan tersebut. Pada 8 Februari 1946, Charles Binder Brooke mengisytiharkan keputusan persetujuan Majlis Tertinggi Sarawak untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Lantaran itu, timbul bantahan oleh pelbagai pihak, terutamanya orang Melayu dan Iban. Pihak pejabat tanah jajahan meminta agar Charles Binder Brooke mendapatkan persetujuan secara perundangan dan demokrasi. Charles Binder Brooke kemudiannya merujuk kepada Majlis Negeri dan setelah berunding ataupun bersidang selama 3 hari,
Majlis Negeri meluluskan Undang-Undang Penyerahan Sarawak ataupun Session Bill. Keputusan undi pada persidangan tersebut menunjukkan 18 undi menyokong penyerahan dan 16 undi menentang. Usul penyerahan Kerajaan Sarawak ini kepada British telah disokong kebanyakannya oleh kaum bukan Bumiputera. Pada 1 Julai 1946, British mengisytiharkan Sarawak sebagai jajahan mahkota British ataupun lebih dikenali sebagai Crown Colony. Sir Charles Arden Clarke dilantik sebagai Gubernur British pertama di Sarawak. Bantahan tetap berlaku dalam kalangan orang Melayu dan Iban terhadap penyerahan Sarawak kepada British, walaupun pengisytiharan penyerahan Sarawak kepada British telah pun dilaksanakan. Gerakan ini dikenali sebagai Gerakan Anti Penyerahan Sarawak yang telah melakukan bantahan demi bantahan dari tahun 1946 sehinggalah tahun 1949. Bantahan ini disertai oleh ketua-ketua Datu Masyarakat Melayu dan kaum Melayu terpelajar serta bekas-bekas guru di Sarawak. Ia turut disertai oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS), Barisan Pemuda Sarawak (BPMS), Barisan Pemuda Melayu Sibu (BPMS), Persatuan Dayak Sarawak (PDS). Penentangan ini ataupun bantahan ini berlaku kerana penyerahan Sarawak dianggap bertentangan dengan Perlembagaan 1941 Sarawak yang menjanjikan kerajaan sendiri kepada negeri tersebut. Charles Warner-Brooke didapati membuat keputusan sendiri tanpa berunding dengan ketua-ketua Bumiputera dan melalui tipu muslihat yang dilakukan oleh Garrett T. McBrien dalam mendapatkan persetujuan ketua-ketua ataupun datu-datu Bumiputera. Barisan Pemuda Melayu meminta Anthony Brooke, iaitu anak saudara Charles Warner-Brooke, untuk dilantik sebagai Raja Sarawak yang baru menggantikan Charles Warner-Brooke bagi memudahkan tuntutan kemerdekaan Sarawak, namun ia diendahkan. Penentangan berlaku dalam bermacam cara dan menerima pelbagai reaksi. Gerakan ini telah bertindak menghantar surat bantahan, kawat dan telegram kepada pihak British, namun British tidak mengendahkan bantahan tersebut. Mereka juga telah mengambil langkah menampal poster di seluruh pelosok kampung dan juga membuat spanduk. Tidak hanya itu, gerakan anti penyerahan Sarawak ini turut menyaksikan pelibatan oleh kaum wanita. Mereka telah melakukan ataupun melancarkan demonstrasi penentangan seperti persatuan-persatuan lain. British kemudiannya mendapat tahu ataupun mendapati sebahagian besar daripada golongan yang menyertai gerakan anti penyerahan ini adalah juga daripada kalangan kaki tangan kerajaan, terutamanya guru Melayu. Oleh itu, pada Disember 1946, British telah mengeluarkan notis iaitu dikenali sebagai Perkeliling nombor 9 yang berkaitan dengan amaran British kepada kaki tangan kerajaan supaya tidak terlibat dalam gerakan anti penyerahan. Ekoran daripada hal tersebut telah menambahkan lagi kemarahan gerakan anti penyerahan ini. Sebilangan besar kaki tangan kemudiannya telah meletak jawatan dan sebahagian besar daripada mereka adalah guru Melayu. Kesan daripada perbuatan mereka tersebut, 22 buah sekolah kerajaan terpaksa ditutup. Seramai kira-kira 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak meninggalkan pengajian dan membantah Perkeliling nombor 9 tersebut. Kesannya, berlaku tunjuk perasaan besar-besaran setiap 1 Julai dan yang terbesar berlaku di Kuching pada tahun 1947 disertai oleh PKMS, PPM dan PDS. Tunjuk perasaan ini berlaku adalah sebagai bantahan terhadap pelantikan Gubernur Sarawak pertama iaitu Sir Charles Arden Clarke. Penentangan bertambah hebat apabila Barisan Pemuda Melayu BPN mengadakan perhimpunan yang dihadiri oleh 250 orang perwakilan Bumiputera seluruh cawangan BPN. Awalnya, British menganggap gerakan anti penyerahan ini bersifat hanyalah sementara dan tidak lama. Namun, anggapan British meleset kerana gerakan ini mendapat sokongan besar rakyat Sarawak. Antara tindakan yang diambil oleh British untuk mengelakkan golongan ataupun gerakan ini mendapat sokongan besar rakyat Sarawak, mereka telah memecah belahkan perpaduan kaum yang berlaku di Sarawak, mengalakkan penubuhan Young Malay Association YMA yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British, melagakkan masyarakat Melayu dan orang Dayak supaya kedua-dua kaum ini bertelagah, memburukkan pejuang gerakan anti penyerahan dengan menuduh perjuangan mereka hanya untuk mengekalkan hak istimewa orang Melayu Sarawak sahaja, dan British mencemoh, menghina dan
Persenda golongan entrepreneur majlis. Kita dapat lihat betapa British berusaha supaya rakyat Sarawak pada masa itu menerima kehadiran mereka sebagai pemerintah baharu menggantikan keluarga Brooke. Kesan-kesan daripada perbuatan ataupun tindakan British tersebut pada tahun 1947, gerakan anti-penyerahan semakin lemah akibat pelbagai propaganda British yang telah dilaksanakan, dan golongan muda BPM Sibu telah menubuhkan Rukun 13 yang bercorak lebih radikal. Rukun 13 ini bersumpah untuk menghapuskan pemimpin Eropah dan Melayu yang bersubahat. Dalam kumpulan ini, Rosli Dobi merupakan salah satu pejuang Rukun 13 yang sanggup mengorbankan diri untuk membebaskan tanah air daripada jajahan British. Beliau telah ditugaskan dalam pakatan untuk membunuh Sir Duncan Stewart, iaitu Gubernur Sarawak yang kedua di Sibu. Kemuncak kepada tindakan ataupun bantahan gerakan anti-penyerahan ini adalah berlaku apabila Sir Duncan Stewart melakukan lawatan di Sibu pada tahun 1949. Pada 3 Disember 1949, Sir Duncan Stewart telah melakukan lawatan di Sibu. Pada hari yang sama, beliau telah ditikam oleh Rosli Dobi dengan menggunakan sebilah pisau dan dipercayai meninggal seminggu kemudian di Hospital Singapura. Kesan daripada peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dobi tersebut telah membuatkan British bertekad untuk menggunakan kekerasan bagi memerangi golongan anti-penyerahan ini. Mereka yang didapati bersalah dihukum gantung sampai mati, iaitu antaranya ialah Rosli Dobi, Awang Ramli, Bujang Suntong dan Morshidi Siddiq. Anggota Rukun 13 yang lain dipenjarakan dan Persatuan Melayu Sarawak telah diharamkan. Kesannya, British telah berjaya melumpuhkan gerakan anti-penyerahan dan awal 1950-an, British mengukuhkan kedudukan di Sarawak. Secara konklusinya, bermula dari tahun 1946, Sarawak telah mula mengambil langkah ke arah berkerajaan sendiri. Tujuannya adalah untuk memudahkan urusan pentadbiran negeri Sarawak. Dalam hal itu, pentadbiran Sarawak telah disusun semula, iaitu Sarawak terbahagi kepada 5 bahagian. Setiap bahagian diketuai oleh seorang residen British. Dalam setiap bahagian tersebut pula dibahagikan kepada beberapa daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Pembentukan majlis tempatan oleh British juga dilakukan pada tahun 1947 yang bertujuan untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang dilantik untuk mengambil bahagian dalam pentadbiran tempatan. Fungsi majlis tempatan ini adalah untuk menguruskan pelajaran rendah, bekalan air, jalan raya, kesihatan, mengawal perbelanjaan dan mengutip cukai kepala dan cukai-cukai lain. Pindaan ahli majlis negeri dan ahli majlis tertinggi juga dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu jumlah ahli dipindah pada tahun 1956 dan berkuat kuasa mulai April 1957 dengan jumlah keahlian seramai 10 orang. Tidak hanya itu, parti politik juga mulai ditubuhkan di Sarawak. Antaranya ialah Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP, Parti Negara Sarawak PANAS, Parti Kebangsaan Sarawak SNAP, Barisan Rakyat Jati Sarawak BARJASA, Persatuan Cina Sarawak SCA, Parti Pesaka Anak Sarawak Pesaka. Pada November 1962, Parti Perikatan Sarawak telah ditubuhkan. Ianya adalah bertujuan untuk menghadapi pilihan raya pada tahun 1963, iaitu pilihan raya majlis daerah yang berlangsung bermula daripada 26 April sehinggalah 15 Julai 1963. Pada pilihan raya tersebut, Parti Perikatan Sarawak telah memenangi sebanyak 138 kursi dan merupakan menang majoriti kemenangan besar Sarawak pada masa itu. Perikatan Sarawak terdiri daripada gabungan parti-parti politik seperti Parti Kebangsaan Sarawak SNAP, Parti Negara Sarawak PANAS, Parti Pesaka Anak Sarawak, Barisan Rakyat Jati Sarawak dan Persatuan Cina Sarawak. Dengan kemenangan besar ini ataupun dengan kemenangan majoriti ini telah melayakkan Perikatan Sarawak untuk membentuk Kabinet Sarawak pertama pada 22 Julai 1963 dengan pelantikan Stephen Kalong Lincoln sebagai Ketua Menteri pertama Sarawak. Jadi, hal ini telah menjawab persoalan pertama kita. Kenapa 22 Julai dikenali sebagai Hari Sarawak? Kerana pada 22 Julai 1963, Sarawak telah berjaya menang majoriti dalam pilihan raya majlis daerah dan sekaligus melayakkan mereka untuk membina kabinet sendiri
dan mencapai status berkerajaan sendiri oleh pihak British. Ingin saya jelaskan di sini, Sarawak bukanlah merdeka pada 22 Julai 1963, namun pada masa itu hanyalah diberi hak ataupun status untuk berkerajaan sendiri oleh British. Dengan kuasa ataupun hubungan luar, keselamatan dan pertahanan mereka masih di bawah pemerintahan British. Okey, sekian. Terima kasih.